Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dapat jumpa pada pagi ni dalam kesibukan bekerja tu. Allah izinkan kita untuk duduk dalam majlis yang baik. Jadi nak kekalkan nikmat dapat belajar ni, antaranya diajar oleh ulama seperti kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Hikam ni daripada perkataan hikmah. Hikam ni daripada perkataan hikmah. Dan berkatalah Ibnu Athaillah, dia kata, apa saja nikmat yang Allah berikan pada badanmu, terutamanya nikmat taat. Ni datang mengaji ni taat ni. Datang mengaji ni taat. Kalau nak ikut keliling, banyak lagi nasi lemak daripada orang datang. Penuh meja, 2 meja penuh makanan. Tapi datang 2 meja tak penuh orang. Tak apalah. Tu masing-masing ni rezeki lah. Siapa boleh datang, datang. Siapa tak datang, tak datang. Apa dia kata? Ikatlah nikmat yang ada pada dirimu, terutama nikmat taat. Terutama nikmat taat. Kau ikat nikmat taat. Ikat nikmat taat dengan satu tali yang kemas. Dengan satu tali yang kemas, katanya lebih kurang tu lah. Dan tali itu bernama syukur. Maknanya nikmat kebaikan ni yang kita dapat buat ni, dia boleh diizinkan Allah untuk kekal pada diri kita, pada badan kita, dengan cara ikat dia. Dengan cara ikat dia. Dan ikat dia guna tali. Dan tali itu bernama syukur. Jadi kalau dapat masuk kelas, syukur. Kenapa? Bukan senang nak masuk kelas. Nafsu ni dia tambat kaki kita, syaitan ni dibisik kat kita. Kadang benda tak urgent pun. Oh, pagi ni ada urgent. Kalau pagi ni urgent, patut buat semalam. Kenapa? Niatkan pagi ni aku nak belajar. Ambil itulah. Uruslah hidup kita sebaiknya. Tapi nafsu ni dia bijak, dia licik. Dia licik membina alasan sampailah manusia ni mati, dan dia akan bawa alasan itu dan menjadilah alasan-alasan kebaikan ni jadi kesalahan. Waktu tu dia akan puas hati dan dia berjaya bekerjasama dengan syaitan untuk gagalkan manusia ni dalam ketaatan. Tu kita kena tahu ni. Tipu daya dia kita tahu. Tipu daya dia kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita ketipu lah selalu. Kita ketipu selalu. Tak semua majikan benarkan buat kuliah agama pada waktu kerja. Walaupun ada majikan yang bukan Islam, bagi duit dekat OP dia, suruh buat kuliah agama pun ada. Ni saya tahulah. Bos dia bagi duit, dia kata tu kelas you nak buat berapa kali? Berapa kali? You nak bagi duit minyak ustaz berapa? Gini-gini. Berapa kali? Berapa ustaz gini? Dia bagi duit. Dahsyat lah. Tu rezeki orang tu lah. Tapi malangnya yang datang 4 orang. Ni yang malang. Yang malang ni bukan orang tak buat kelas. Orang buat kelas. Tapi yang malang ni orang tak berapa nak datang. Kenapa? Dia rasa benda ni bukan benda penting dalam hidup dia. Benda penting dalam hidup dia adalah benda lain. Dia punya core business
Maksud hidup dia bukannya akhirat. Maksud hidup dia adalah career dia. Tapi kalau diletakkan, siapa tak datang 3 kali, dia tak akan naik pangkat. Orang akan datang. Kenapa? Kat situ ada masuk dunia. Sebab tu ada masuk dunia. Sebab tu kalau kita dah jadi, dah pegang benda tu macam tu, dah pegang benda tu macam tu, agak malang lah. Agak malang bagi kita lah. Agak malang bagi kita. Lepas tu macam mana ulama kata kan, kita tak tahu nasib kita. Kita ni dah ditakdir kan sebenarnya. Dah ditulis lah masa kita 4 bulan dalam perut mak kita tu dah tulis dah. Celaka ke, bahagia ke, ajal ke, maut ke dah tulis. Tapi kita tak tahu. Tapi kita boleh tahu apa kesudahan kita, baik ke buruk, dengan cara hidup kita sekarang. Kalau cara hidup kita macam malas dia nak belajar agama, macam malas dia nak sembahyang, macam sebenarnya takdir kita tak baik. Itulah menunjukkan takdir kita baik. Itu menunjukkan takdir kita memang tak baik. Lepas tu ada orang kita doa ke pun nampak macam Allah tak ada nak ubah dia apa ke. Kita tak tahulah. Kita tak tahu. Banyak rahsia yang kita tak tahu. Sebab tu ada waktu nak kena pause kesibukan hidup ni. Dekat sejadah ke, diam kejap ke, pause dan cakap dengan diri kita, kalau aku mati besok macam mana? Cakap ni gitu. Macam mana ni maksudnya apa yang kita siap untuk bawa balik. Tu antara benda yang kita cakap lah. Okey, tengok muka surat 19 ni. Sekiranya engkau, muka surat 19 ni. Tengok slide. Dia sambungan hari tu dekat sini muka 19. Apa dia kata? Sekiranya engkau membandingkan dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sekarang ni apa Ibnu Qudamah ni, dia bandingkan dua benda ni, dan dibandingkan lagi satu nama dia akhirat. Dibandingkan dua ni, bila kita banding, kita kena bandingkan sifat dia. Kalau kita kata sifat, kita kata tu ini dia sifat, dia sementara, dan ni dia sifat. Pastilah bila dunia itu lawannya akhirat, pastilah sementara itu sifat dia yang berlawanan ada apa? Adalah kekal. Kenapa akhirat ni dipanggil akhirat? Ni dah guru-guru cakap dulu ni. Kenapa akhirat ni nama dia akhirat? Kenapa nama dia akhir? Sebab lepas tu tak ada lagi dah. Kita kata ni nasi lemak ni yang akhir ni, siapa nak ambil? Kenapa? Lepas ni nasi lemak tak ada. Itu nama akhir. Ni tempat ni nama dia akhirat. Pada masa ni nama tempat ni nama akhirat. Kenapa nama akhirat? Lepas ni tak tempat lain dah. Inilah tempat yang akhir. Lepas ni tak ada hari lain. Tak ada hari lain. Bila tempat ni tak ada hari lain dan watak dikekal, itu nama dia akhir. Tak ada hari lain dah. Ni sifat dia ni. Dan kita, benda ni kita selalu cakap lah. Cakap gaduh kan. Dunia ni sementara, akhirat juga kekal. Ni perkataan ni kita selalu cakap. Kita selalu dengar orang cakap. Tapi watak kita, sikap kita tidak seperti mana yang kita cakap. Betul? Watak kita tidak seperti yang kita cakap. Apa kata Nabi Isa dalam kitab Imam Ghazali? Apa kata Nabi Isa? Akan datang satu zaman
engkau akan lihat, Nabi dia kata, ada manusia ni umur dia tak sampai 100 tahun. Lama ni 100 tahun tak sampai. Jarang orang umur 100 tahun. Walaupun ada. Tetapi dia hidup, rumah dia macam nak hidup 1000 tahun. Nah, zaman ni lah. Gila tengok rumah tu besar tu. Gila tengok rumah tu besar tu. Kita ni rumah kita kecil, tak mampu. Kalau kita ada duit, mungkin lagi besar dari rumah orang. Macam nak hidup 1000 tahun. Rumah dia ni, kalau orang tengok, wah dia ni 1000 tahun nak hidup macam gitu. Walaupun lidah dia kata dunia ni sementara, tapi apa yang dijalankan pada dunia ni, seolah dunia kekal. Dan kita berada di sistem itu sekarang. Tengok kalau kita keluar rumah, apa pergi kerja? Tengok. Keluar gelap balik gelap. Yang orang Kuala Lumpur katalah, keluar gelap balik gelap. Jiran sebelah tak kenal. Masjid surau tak pergi. Tengok berapa orang pergi masjid, balik tak penat. Masjid tak pergi, surau tak pergi, kelapa doang ain tak pergi. Ini mujur Datuk Zarul buat kelas. Kalau tidak, apa kelas pun tak pergi. Apa kelas pun tak pergi. Padahal mesti ada ilmu nak pandu amal, sah tak sah. Mesti ada ilmu nak tengok akidah, sah tak sah. Tapi tak ada buat. Tak ada buat. Kenapa? Macam benda ni kekal. Macam benda ni kekal. Hantar orang mati pun tak rasa apa-apa. Seolah-olah yang mati tu dia, bukan kita. Kita ni tak wajib mati. Dapat WhatsApp kawan mati, junior kita, bukan senior, junior. Sekolah mati, pun tak ada rasa apa-apa. Padahal itu mesej Allah nak beritahu apa? Sekejap di dunia ni. Sekejap di dunia ni, sekejap je. Kalau sakit pun sekejap je. Kalau sedih pun sekejap je. Kalau gembira pun sekejap je. Kenapa? Engkau akan dihantar di tempat yang permanent. Kalau kita kena hantar, sekejap lagi bawa kata, dia kata Murtada nanti minggu depan kena tukar sementara 3 hari dekat apa? Mal Junction. Apa ofis JKR yang dekat dengan Pelang Komplek. Apa? Maju Junction. Maju Junction. Itu okey, dekat lah di sini. Kita balik, kita kata dengan rumah, kita sewa rumah lah dekat dengan Pelang Komplek. Kenapa? 3 hari nak kerja kat sana. Rumah kata apa? Tak payah bang, 3 hari je. Bukan kena tukar terus. 3 hari je. Habis apa nak pergi jauh ni? Jam. Itu pagi jam, tengah hari jam. Itu kau raman. Rumah kata apa? Sabarlah bang, 3 hari je. Sementara je. Sementara kan 3 hari. Balik hari pertama mengeluh. Wah, jamnya nak pergi kerja. 2 jam setengah daripada rumah. 2 jam setengah rumah. Tak apalah, sabarlah 3 hari. Kita pun pujuk hati kita lah. Tak apalah, 3 hari je. Besok jam lagi. Tak apalah. Pun 4 pagi dah keluar rumah. 4 pagi keluar rumah. Baru tak jam. Main subuh dekat ofis. Pujuk hati, tak apalah. Hari ketiga habis. Habis dah. Gitulah. Itulah dunia ni. Sabarlah. Sekejap je. Susah, sabarlah. Sedih, sabarlah. Kenapa? Sekejap je. Tak ada orang hidup 100 tahun sekarang ni. Generasi kita ni 60 lebih jalan. Bukan 60 lebih, 40 lebih pun ramai dah jalan dah. Ramai dah balik. Ramai dah ditukar ke tempat yang permanent. Itu nama apa tu? Itu nama dia transit di barzah. Akan bangun besok dia di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu yang Rasulullah kata, bila orang itu mati, bermulalah alam akhirat dia. Nak rasakan benda ni yang payah. Sebab apa? Kita dari kecil tak dirasakan benda ni. Tak pernah kita cakap dengan anak kita, sabarlah, dunia ni sekejap je. Tak pernah cakap. Perkataan ni tak pernah keluar dari mulut kita. Kalau keluar pun dekat surau, dekat masjid, dekat surau, dekat masjid. Dan anak-anak kita tak pergi masjid. Kita tak dengar perkataan ni. Dia tak dengar. Sabarlah sekejap di dunia ni. Tapi kalau gagal dekat tempat sementara ni, gagal ni adalah kekal. Masuk neraka ni adanya masuk sekejap.
Kejap pun kadang-kadang ada yang beribu tahun. Ada yang masuk permanently. Orang syirik. Ada yang Nabi kata perempuan yang berpakaian tapi telanjang takkan masuk neraka. Kalau takkan ni masuk tak masuk langsung. Masuk 8 tahun tak kekal. Kenapa? Nabi kata takkan masuk neraka. Lepas tu jangan pakai ketat-ketat. Ada tu hari Jumaat dia tak ketat, hari lain ketat. Surah Jumaat ni menunjukkan hari tidak ketat, hari longgar-longgar. Isnin sampai Khamis hari ketat. Ada yang faham itu pula. Biasalah pejabat. Kalau dulu swasta dulu, hari Jumaat memang nampak ramai pakai baju kurung. Hari Sabtu ada pertandingan skirt siapa paling pendek. Saya cakap tunggu-tunggu ni, saya kerja swasta saya tahu lah. Hari Sabtu, aduh, tengok skirt dia pendek. Oh, skirt dia lagi pendek. Oh, skirt dia pendek. Sampai HR terpaksa buat rules, skirt tak boleh atas lutut. Sampai HR kita buat rules. Sebab Datuk tu, bos besar ni, Haji ni, dia memandang dengan cara yang tak bagus dia kata. Kena buat rules. Skirt pakai, sebab apa? Kadang yang pakai yang pendek-pendek ni bukan orang Cina, orang India, yang kelakar ni. Itulah yang cakap pun takut. Dia cakap dengan saya tau. Saya masa tu ada badan Islam, dia suruh saya tengok lah. Bukanlah ada jawatan pengusi tak. Dia suruh saya tengok surau lah. Dia kata OP kita ni macam ada pertandingan skirt siapa boleh pendek ke. Oh, dia puati lah, dia puati. Yang lelaki biasalah pakai apa? Kalau Sabtu dulu kalau swasta, lelaki tak pakai kemeja. Dia pakai baju ada collar lah. Pakai jeans, itu dia benarkan lah. Gitu. Tak tahu apa budaya mana ni. Dan budaya yang kita berada ni memang dia set oleh penjajah. Dia datang, dia tukar cara hidup kita. Dia bukan nak sangat biji timah kita tu, tak ada. Dia nak tukar cara hidup kita. Dia tukar cara hidup kita ni, fokus kita pada dunia. Nampak? Dia yang set tu 9 to 5 kan bahasa mereka tu. 9 to 5 tu bahasa mereka. Kerja 9 to 5 kan bahasa mereka. Betul tak? Shift 24 hours, tu pun bahasa mereka. Time off, tu pun bahasa mereka. Dan kita sekarang ni mengikut kaedah mereka. Lepas tu dia jadikan ada loan kan, nak beli kereta ada loan, ada gini, ada gini. Ini cara hidup mereka. Dan kita sekarang ni dah hidup macam mereka. Bukti dia apa? Kita tak nampak akhirat ni utama. Tak nampak akhirat utama. Kita habis, kita kerja pukul 8, subuh kita keluar, kita balik 12 jam. Tidur 8 jam, dah 20 jam. 12 jam tu pergi balik kerja dengan kerja, dan kita tidur mungkin 8 jam. Maknanya dengan tidur siang ke apa ke, 8 jam. Jadi kita dah 20 jam. Kita 4 jam ni lah nak mandi, nak makan, nak tengok anak, nak basuh kain, nak apa. Akhirnya kita tak ada jalan yang khusus, masa yang khusus untuk memikirkan tempat kekal. Itu nama dia akhirat. Dan sistem hidup tu sekarang begini. Sistem ni begini. Kalau kita tak pada ejal waktu kita akan banyak tumpu pada tempat sementara ni. Lepas tu sambil kerja, zikir. Jangan cakap itu. Patutnya zikir sambil kerja. Bukan kerja sambil zikir. Bukan. Kalau kerja sambil zikir ni secondary. Priority kerja. Bukan. Patutnya zikir sambil kerja. Bukan kerja sambil zikir. Zikir bukan benda sambil. Nak zikir apa? Zikir apa-apa. Praktikkan diri kita. Dunia ni sekejap ni. Dunia ni sekejap. Cakap dalam diri kita. Dunia ni sekejap. Kalau aku gagal kat sini, aku gagal kekal. Kekal ni maksud apa tau? Kekal ni maksud tak ada ujung ni. Kalau diseksa tak ada ujung. Tak tahu bila habis. Tak ada habis, tak ada bila. Tak ada. Kau akan duduk sini dan neraka, kau kekal. Waktu tu lah nanti ahli neraka akan kata apa? Tak guna dunia ni, tak ada apa pun. Waktu diberi buka amal nanti, orang-orang akan cek buka amal dia, dan dia dibayangkan kepala dia apa dia buat kat dunia, dicek
Wah, ni betul ni, buku amal ni betul. Dia akan kata apa? Dalam kitab kata apa? Dia akan kata, oh dunia ni rupanya seduha je. Seduha tu. Waktu duha tu. Lebih kurang 7.40 sampai zuhur. Dunia ni macam satu duha je dia kata. Ada juga orang kata nanti dekat akhirat nanti dia tengok buku amal ni dan dibayangkan dia buat ni, dia kata apa? Dunia ni sepetang aja. Macam sepetang aja berbanding dengan lamanya dia kat padang mahsyar. Sepetang kejap waktu tu. Sekarang ni kita tak rasa. Kita hanya kata. Kita hanya kata. Kadang pejabat jumpa bos. Lama tak nampak pun dia kat surau. Alah sibuk urusan dunia. Kita hanya kata. Tapi kita tak bertindak. Betul, kita hanya kata. Ini kita kena terima kenyataan. Kita hanya cakap. Tapi kita tak buat. Sampailah nanti satu masa nanti orang masuk dalam WhatsApp group, ICU, zon merah, kritikal, doktor kata bersedialah pada semua keadaan. Sampai waktu tu nanti yang orang tengok macam biasa, mata kita pejam dekat ICU, tetapi kita ni naudzubillah, orang yang pejam ni dia akan merasa sangat kesal dengan apa yang dilalui. Dia tidak membuat seperti mana dia kata dunia ni sementara. Waktu tu dia akan kata apa? Tu yang dalam Quran kata tu, yang saya sebut tu. Surah Al-Mu'minun ayat berapa? 99. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Berkatalah orang-orang engkar waktu nak mati, Rabbi, wahai Tuhan, irji'un, kembalikan aku balik. Dia nampak dah kejap lagi nak mati. Kita nampak dia tak ada apa kan. Nampak tutup mata. Doktor, nurse ambil mata terbuka, nurse tutup, nurse taruh apa. Kita tengoklah kat ICU tu kan. Macam plaster kan, tutup mata dia yang terbuka. Kita nampak itu je. Tapi dalam tu kalau dia bukan orang beriman, dia bergelut tu. Dia bergelut. Dia nampak buku amal ni, dia bergelut. Kenapalah aku pergi tupu sangat kat dunia ni, bodohnya aku. Dia kata gitu. Lali amalu solihah fima taraktu. Ayat 100. Surah Al-Mu'minun tu dia baca selalu. Lali amalu solihah fima taraktu. Supaya aku dapat kerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Baca Quran tidak, zikir tidak, selawat tidak. Tak ada, tak pernah fikir pasal benda ni. Kenapa? Alah sibuklah kerja. Ni. Ini alasan yang sangat konkret yang nafsu beri, yang syaitan create. Ini alasan yang agak konkret untuk dia melupakan sementara tempat dia balik. Lepas tu jangan cakap alah sibuk kerja. Lepas tu cakap apa? Apa nak jadi dengan aku ni? Lepas tu cakap gitulah. Betul tak? Kalau kita kata alah sibuk kerja, besok benda ni jadi auto respon. Kenapa tak belajar agama? Alah sibuk kerja. Kenapa tak belajar agama? Alah sibuk anak. Ni biasa lah, benda ni biasa. Alah dah tua tu, alah sibuk jaga cucu. Nampak? Alah sekarang sakit. Ni sangat bahaya. Ni sangat bahaya. Ramai orang dah kena tipu dengan dia. Dia ni nama siapa? Ramai orang dah kena tipu dengan dia. Dia ni nama dunia. Ramai orang dah ketipu dengan dia. Tu dalam kitab apa? Tengok ni, saya tulis note ni. Ini dunia ni. Ni yang bulat ni dunia ni. Ni. Nak tulis dunia pun tu tulis Dubai tengok. Dahsyat betul lah. Nak tulis dunia tu tulis Dubai. Dubai tempat apa Tempat Ken Mulai ke apa? Tempat melancong lah. Ditanyakan dalam kitab Penawar Bagi Hati ada, saya tak ingat siapa lah, Nabi ke siapa ke tanya dengan dunia ni, siapakah isteri kamu?
Atau ada kitab kata, siapakah kekasih kamu? Ni. Apa dunia jawab? Orang-orang yang mencintai aku, yang cinta aku. Ditanya lagi dengan dunia ni, di manakah mereka sekarang? Di manakah mereka sekarang? Mana kau punya isteri, kau punya kekasih yang cintakan kau? Apa dunia jawab? Di manakah mereka sekarang? Sedang bekerja di KKR. Ya ke? Jawab itu. Di manakah mereka sekarang? Mereka telah kecundang. Kecundang apa? Tewas. Gagal. Mereka telah gagal. Mereka telah gagal. Gagal apa? Gagal meletakkan akhirat itu pada tempat dia. Dulu Ustaz saya kata apa kan? Kita ni, dia kata, banyak orang ni yang kita kadang kita diri, dia kata. Tak perasan bila kita bangun, tidur hari-hari dalam kehidupan ni, kita tak sedar kita tengah buat macam ni tau. Tahu? Apa ni? Apa ni? Dia macam gini. Kita macam ni. Tepuk sebelah tangan. Ni kan dia peribahasa kan. Kita nak dekat orang tu, orang tu nak dekat kita. Maknanya kita kata cintaku bertepuk sebelah tangan. Sekarang ni kita cinta kat dunia. Tahu? Tapi si dunia tak cinta kat kita. Kita buat apa ni? Tepuk sebelah tangan dengan dunia. Dunia ni ketawa kita. Ayah ni. Kalau bercakap ni mesti hal nak dapat duit, tahu. Nak labur, nak gini, nak gitu, nak kaya, nak gini, nak aset, nak beli, nak gitu. Ada kawan ni dia jumpa saya. Dia kata apa? Adik aku satu openg dengan kau kan? Siapa? Adik kau. Adik aku. Kau nasihat dia sikit lah. Dia tengah kena penyakit dunia. Kenapa? Dia ada rumah 16 biji. Saya diam lah, dia kata. Saya kenal watak adik dia. Saya kenal. Tu hal dia, dia kata malah jambu. Ni. Habis rumah kau rendah ni. Gaji dia besar. Tak tahu lah dia pakai apa, tak tahu. Apa kabel dia guna tu. Dia beli. Ada 16 biji dia kata. Entah aku cakap dengan adik kau ni lah. Aku nak cakap. Bukan urusan aku orang cakap halu. Malah aku. Aku tahu watak dia. Aku tahu Pak Mak, aku tahu watak adik kau macam mana. Aku tak nak. Kita bergaduh je. Setiap hari. Setiap hari ni. Kalau dinampakkan pada hijab dibuka pada hijab dibuka pada tabir rupanya kita jalan ini macam orang gila Tepuk sebelah tangan. Tepuk dengan apa? Tepuk dengan dunia. Dan tak rasa pun benda ni sekejap tak rasa Apa kata Nabi Isa? Dan Rasulullah juga sebut perkataan ni. Ambil perkataan ni Apa kata Nabi Isa? Kalau dalam kitab tu dia tulis Nabi Isa berkata sekian-sekian. Lepas tu ada nota riwayat Baihaqi. Baihaqi ni imam hadis lah. Riwayat Imam Baihaqi. Jadi bila dulu masa belajar kan kitab kan, guru kata bila benda ni dikatakan riwayat Baihaqi, maknanya benda ni juga keluar daripada lidah Rasulullah. Apa dia kata? Cinta dunia kepala atau kepala ni punca segala kejahatan. Cinta dunia ni punca segala kejahatan. Ni cinta mana dunia tu? Ni Ni
Jadi dunia ni dunia ni apa? Apa-apa, harta, kerja. Ni dunia ni diajar jangan cinta. Jangan cinta dekat dia. Jangan terpaut dengan dia. Jangan jatuh cinta dekat dia. Jangan murat-murat nak cinta dekat dia. Jangan. Sekali dah cinta, parah. Akan adalah kejahatan-kejahatan yang kita buat yang lain. Itu nama ambil rasuah tu. Dia ambil rasuah tu. Berapa? Dia ada cinta. Cinta. Lagi dah tu, apa lagi nak kena hati-hati dengan dunia ni? Jangan ambil cara salah. Jangan ambil cara salah. Jangan ambil cara salah. Cara salah ni nipu ke, merompak ke, apa benda ke, tak kira lah. Jadi apa lagi dia katakan jangan buat? Jangan takbir cara salah. Jangan takbir. Jangan takbir. Urus cara salah. Ni. Lepas tu nak kena, kalau berkawan, jangan kawan yang orang yang asyik cakap pasal dunia, jangan kawan. Jangan dekat. Oh, penyakit nanti penyakit kita. Tunggu ni dekat ni. Kalau berbual ni pasal dunia, pasal harta, pasal gini, pasal projek, pasal gitu, tak ada benda lain pasal bisnes, tak ada benda lain, tak ada benda lain. Nampak macam nak kekal je benda ni. Kekal, hidup macam kekal lah. Apa lagi fakta yang lain yang dikatakan pada dunia ni? Apa yang ulama'-ulama' kata, apa yang Nabi kata, Rasulullah kata, dunia ni apa? Dunia adalah apa? Bangkai. Itu bangkai. Bangkai. Dunia ni jifah, najis. Bangkai, najis. Bangkai. Yang merebutnya adalah, tak apa buat bangkai ni? Siapa dia buat bangkai yang ni? Anjing. Saya cuba tulis perkataan jangan cakap dengan orang gila. Kau ni sibuk dengan dunia, kau ni anjing ke? Jangan gitu. Kita tak ajar. Kita belajar ni untuk kita, bukan untuk nak kata kat orang. Orang tu dia dijawab sendiri dengan Tuhan. Ini dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Dan perkataan ini disambung oleh Abu Darda. Abu Darda kata apa? Dari perkataan ni lah. Perkataan yang dikatakan Nabi cakap dunia ni bangkai. Yang merebutnya adalah anjing. Dunia ni bangkai. Yang merebutnya adalah anjing. Sampai berbunuh-bunuh, sampai cantar-mencantar, sampai jatuh-menjatuh, sampai sihir-menyihir. Kedai makan je pun. Kedai makan tu berjalan je. Dia buka kedai, tak laku. Orang sebelah kedai laku. Kadang orang sebelah tak sihir pun. Dia berjenis rasa sihir. Padahal dia masak tak sedap. Apa yang sihir pula? Dia jual mahal. Adalah kategori dia menyebabkan orang tak datang. Dia kata, wah ni aku dah kena, orang kata apa? Mandrem. Kedai runcit pun cakap begitu orang. Saya ada orang kawan-kawan kedai runcit, ada jual gini-gini. Selalu dia kata begitu. Saya kalau bersaing sihat dia tak apa. Ni diorang bersaing ni cara mandrem. Mana dia tahu ni mandrem dia? Kau buka kedai baru 2 bulan. Orang tu buka kedai dah 20 tahun. Mesti orang kampung tu dah biasa dengan dia, betul tak?
Tarik logik boleh fikir gitu dah. Jangan cakap orang tu mandrem kita. Dia pandang orang sebelah tu lah macam Dia kata ya dia mandrem. Ya dia kata. Orang lalu masuk kedai dia pula. Dia tanya saya. Dia kata nampak tak kedai dia? Nampak. Dia kata ada orang kata tak nampak kedai saya. Memanglah tak nampak kena ke belakang tu. Ini jalan utama, kedai dia kat sini. Kedai dia belakang memang kalau saya lalu tak nampak kedai tu. Kedai tu agak tersorok lah. Dulu kedai tu orang tak sewa ramai, dah lama dah tak guna. Jadi bangunan ni memang tak dipercayai orang sebab tak ada kedai. Jadi dia buka kedai. Lepas tu orang kata tak perasan kedai dia. Wah ni kena tak habis-habis nak salahkan mandrem. Janganlah hidup begitu Jangan hidup begitu kan. Lama kita ni hidup kita percaya kat mandrem. Memang benda ni ada, tapi janganlah hidup begitu. Jangan sikit ni orang sihir ni aku tak jalan mega ni. Bukan gitu. Bergaduh laki bini, ni sihir rumah tangga. Bukan begitu. Engkau pandai baran, bini kau pandai baran, memang engkau gaduh. Patut betul kau pandai baran tu, bukan kata ni sihir. Tak apa nak sihir kau siapa? Betul tak? Dia kata dia kalau jumpa lelaki ni nak marah je. Betulkah diri kita? Betulkah hati kita? Banyakkan zikir, suami kita banyakkan zikir supaya ada kasih sayang. Pergilah ke tempat yang mendapatkan sayang Allah. Pergi sama-sama belajar agama. Allah turunkan rahmat kat situ. Jadi dapat rahmat Allah, dapatkan sayang Allah, kita akan beri sayang sama kita, sama pasangan kita. Usaha kalau gitu, memanglah kadang ada kelahi, tak apa. Ini kelahi sikit je. Wah, ni kita kena sihir rumah tangga. Bukan sihir. Jangan fikir gitu dulu. Memang ada. Tapi jangan fikir gitu dulu. Fikirlah macam mana nak betulkan hati kita, macam mana nak betulkan akidah kita. Apa silap kita ni sampai kita cepat baran? Apa punca dia? Hati kita resah. Resah dengan apa? Resah dengan dosa banyak. Kalau fikir macam itu kan lebih selamat. Ni kata sihir, jumpa pula Tok Bomo. Tok Bomo kata orang dia bukan orang luar ni. Ni orang yang kita kenal. Dia gemuk-gemuk, boncit-boncit, botak-botak. Kita pun fikir, siapa botak lah? Kopi aku ada 5 botak. Orang ni janggut putih. Ustaz pun dia kata. Aku lah kena dalam filem dia. Ni, Bomo ni kadang dia nak bagi benda interesting. Dia kalau dia menurun, cuba dengar perkataan dia. Saya kebetulan saya pergi rumah kawan. Saya tak tahu yang abang dia ni berubat orang. Lepas tu ke-8 punya abang dia menurun. Saya dah perhati banyak-banyak kali lah. Orang kalau menurun ni, bila dia transform, suara dia jadi lain. Dia akan kata apa tu yang pertama? Datuk baru balik daripada sembahyang. Dia akan kata ni. Yang saya datang tu dia kata, kononnya Datuk Antuah yang dia menurun ni lah. Datuk baru balik dia sembahyang maghrib. Dia kata lah. Kenapa dia kata gini kadang-kadang? Dia nak yakinkan yang apa dia buat ni benar. Tu satu benda tipuan yang kena jaga. Tak jelah ni suami saya sakit. Ni dibuat orang. Orangnya bukan jauh, dekat. Mula ni dia nak laga-laga kita. Orangnya dekat, orangnya botak, orangnya boroi. Tak jauh dari rumah. Mula fikir, ni tak boroi. Jiran ni boroi. Tak pasal-pasal kawan yang kena Mula tak tegur. Pandang gini, pandang. Apalah bengong sangat. Tu dia kata bengong. Kau tak dia nak laga yang kita satu taman dia bergaduh. Kalau dia sebut bukan orang lain. Dia main badminton dengan suami awak. Ni saya dengar ni, dia mulut-mulut orang ni. Habis tim badminton ni semua desak. Engkau ke? Padahal kau memang pandai baran. Lepas tu kau bergaduh dengan suami isteri kau. Isteri kau pun pandai baran. Benda sikit pun nak stres. Balik rumah tengok remote control tak ada pun mengamuk tu rumah. Remote control Astro tak ada pun mengamuk tu rumah. Maknanya bukan kena sihir. Engkau yang sikap kita yang tak betul. Sikap kita yang tak betul ni. Tu jaga-jaga ni tau. Ni lama-lama ni orang suka cakap benda ni. Yang lelaki pula dia dah syok dengan satu perempuan. Dia kata perempuan sihir dia. Bukan perempuan sihir dia, engkau yang syok dengan dia. Bini dapat tahu, abang kena sihir.
Ustaz, sebenarnya suami saya kena sihir. Bukan kena sihir. Mudah kena sihir orang. Mudah kan? Engkau syok aku begitu? Ada lah. Memang benda ni ada. Tapi ini jadi alasan-alasan ni. Alasan-alasan yang nafsu ni dia menutup kelemahan kita supaya kita tak rasa kita lemah dan kita salahkan orang lain. Ini yang jadi ni. Memang benda ni ada tapi tak berlaku pada banyak keadaan. Ini dikata ni apa ni? Bangkai yang merebutnya adalah anjing. Apa dia kata? Maka berkatalah Abu Darda, apa? Kalau engkau inginkan dunia, maka bersabarlah dengan anjing Allah. Kalau baca ni kan, maksud dia apa maksud kita pun anjing kan. Kau baca lah. Kalau baca kan, Allah, kita ni anjing ke punya? Kenapa dia kata anjing kan? Kenapa tak kata rimau? Kenapa tak kata bangkai? Kan bukan anjing ni makan. Burung gagak pun makan kan. Kalau ada tikus mati tengah jalan, nampak burung gagak akan datang patuk. Kenapa dia kata anjing? Dia nak tunjukkan orang yang rebut dunia ni, hina dia macam anjing. Anjing ni apa? Najis mughalazah. Kedudukan diri dia. Dan kita ni, ini yang kita persembahkan, ini yang dipersembahkan pada kita sekarang. Kalau highway ni daripada Sungai Bersitul sampai Kempas, cuba tengok kiri kanan. Ada tak satu iklan kata hati-hati, mau datang tiba-tiba? Tak ada. Apa yang lebih banyak? Paling banyak iklan apa? Muka cantik, badan kurus. Tak percaya, nanti balik pun tengok. Ini paling banyak. Ramai perempuan yang menamparkan muka-muka dia dekat ni dengan make-up tampal muka kat sana. Berapa juta orang tengok sehari tak tahu. Dia kata tak elok macam ni, tak elok perempuan tak papa muka dia, orang ramai tengok. Tak apa Ustaz, suami saya reda. Dia tak faham syariat ni dipegang oleh suami ke oleh siapa? Saya buka tudung, suami saya izin. Tahu? Ada yang cakap macam ni. Saya buka tudung, saya ikhlas. Ikhlas ni situ Betul kata belajar agama. Ikhlas bukan tu. Suami saya reda. Reda ni perkataan agama. Betul? Boleh ke gitu? Papar muka dekat itu, suami saya reda. Ya ke? Mereka tak dosa lah, suami reda. Patut kata belajar agama. Kopi buat belajar agama tak datang. Kau sibuk apa benda kat luar tak tahu. Kau sibuk pun tak ada rasa datang. Tu tak faham. Tak faham, dia ingatkan dia faham. Tu ramainya gitu. Tak boleh tak make up, suami saya reda. Boleh tak pakai seluar ketat? Kan suami saya reda. Ni mana punya kitab cakap ni? Bukan kitab, nafsu cakap. Dipijaknya kita, ditarik telinga kita supaya kita ikut cakap dia, dan diberi perkataan-perkataan yang nampak macam agama. Suami reda, suami tak kisah, suami suruh. Jadi seolah-olah dia buat ni atas taat ke suami. Saya tak ada make up tak? Suami suruh make up. Tengok. Kenapa? Suami suruh. Seolah ni nafsu ni dia bodohkan kita. Engkau taat ke suami kau make up. Dia tak faham taat ke suami ni maksud apa. Lepas tu nak kena mengaji muhimah. Kita dah khatam dah online muhimah. Lebih kurang 100 jam. 100 jam je kelas dah khatam kitab muhimah. Setahun. Mula bulan 6 last year, habis minggu lepas. Lepas tu dah kena belajar. Baru kita faham apa benda yang kita buat. Kalau tidak tak tahu dia cakap apa. Kalau engkau inginkan dunia, maka bersabarlah dengan anjing-anjing. Anjing ni akan cekau engkau, anjing ni akan gigit engkau, anjing ni akan buat apa dia kat engkau. Dia kejar engkau,
Dia buru kau lari termengah-mengah. Kenapa? Kau pergi masuk grup ni. Grup orang yang berebut-rebut dengan dunia ni. Ni yang berat. Ni yang berat. Lepas tu dia bandingkan dunia ni. Lepas tu perkataan dia, sementara sekejap je. Ada orang dapat dunia ni 40 tahun je pergi. Ada orang dapat 80 tahun je pergi. Ada orang dapat 60 tahun je pergi. Ada orang dapat 70 tahun je pergi. Kenapa? Sementara. Sekarang ni waktu dah makin singkat. Betul tak? Kita kata kelai Jumaat, tiba dah Jumaat dah. Lepas baru ni Jumaat. Baru lagi haji. Dah lagi haji balik dah. Dunia makin singkat. Dulu guru kata, masa belajar dulu zaman kaset, macam kita rewind kaset, dia kata memula perlahan. Bila kaset tu nak ujung, dia laju. Pak! Gitu. Bimbang dalam sibuk kejar dunia ni, dan kita dah termasuk dalam sistem. Sebab tu dulu ada jumpa, ada abang ni kan, dia ni kerja kerajaan. Dia dah pencen, dia duduk dekat ni, Bangi. Dia punya masjid tu yang hijau tu lah, Masjid Bandar Baru Bangi tu, Hasanah. Dia kata kami ada grup, Ustaz, dia kata kami pastikan kami duduk masjid ni satu hari lebih 8 jam. Kenapa? Dulu kami kerja 8 jam, kami dah habis banyak masa ke office. Mani subuh datang, pukul 5.30 dah datang, 7.30 baru keluar, 2 jam. Nanti zuhur, duduk sekejap lagi, zikir baca Quran. Pastikan, kami nak pastikan malam maghrib lama lah. Datang masjid pukul 7, balikkan pukul 10, 3 jam. Dan mereka nak pastikan mereka nak duduk masjid satu hari paling kurang 8 jam. Itu bagus lah, tu usahanya bagus. Ada orang pencen, dia duduk depan TV 8 jam. Habis semua package pelanggan dia. Anak pula bagi semangat. Abah pencen, tak apa bah, saya ambil package lagi. Entah cerita hantu, setan, entah apa benda pun dia tak tahu, dia tengok. Dan dia jadi peminat drama, siri ke siri. 7 hari aku mencintaimu, siri ke siri. Bergaduh lelaki, cepat bang, balik bang, cepat bang, ni final ni nak tahu ni. Drama ni pandai. Suami nak lempang isteri, bersambung. Tangan kat sini. Kan macam tu kan? Bersambung. Rupanya suami dia ambil tuala dalam mulut. Kan itu kan? Ikutilah seterusnya. Lepas tu dia tunjuklah, sedutan akan datang. Isteri menangis. Wah, ni mesti suami lempang. Dan kadang-kadang kita updatekan kawan kat office. Kawan balik lambat, suami dia jauh. Ni kau tahu tak ni Isabella, dulu ada cerita Isabella tu. Tahu Isabella? Isabella tu, cerita Isabella tu dulu. Tahun 2001. Sampai perempuan ambil cuti dah wabak akhir. Tim saya perempuan, saya audit dulu. Tim saya ni ada 3 perempuan. Bos saya lelaki. Saya ada lelaki orang. 2 orang ni ambil cuti. Bos saya tu senior manager. Dia kata, Ji, habis kita ni hari-hari presentation, dia orang nak cuti. Dia kata, cuti apa? Dia orang kata nak tengok Isabella last episode. Dahsyat Dahsyat tau. Dia punya pengaruh cerita tu tak payah ambil cuti. Habis ni Mi ni bawa kami kau seorang cukup. Kali dulu ni nak kena present ni dekat management ni, dia kata hari tu. Jadi undi 1 to som, pak aku menang cuti. Tahu sampai buat gitu. Yang cuti ni dia dah update dari rumah. Ni dia punya menantu dia. Apa nak jadi dia? Kita jadi hamba drama. Tu hamba drama. Drama ni tak tengok lah. Tak tengok. Drama ni cerita itu je. Perempuan bergaduh dengan mak mertua. Mak mertua marah, dia jadi macam wali, tak nyaut. Dia pendam rasa. Lepas tu suami balik, kenapa? Tak ada mata air masuk abuk. Ni cerita biasa Jadi tak lama tahu mak dia marah. Nak marah kan mak sendiri. Tapi mak marah kat bini. Bini pula tak cerita. Bini dia wali, walaupun tudung tak pakai. Tahu. Lepas tu malam kan, dia pun cakap, ya Allah gini, pakai telekung gini. Nak keluar mata kita kata baik je perempuan ni. Lepas tu dia baring sebelah lelaki, dia peluk dia belakang. Dia kata bagus dia ni.
Dalam pada tu pun layan suami dia. Itu bukan lelaki dia kak, itu orang lain, tahu. Yang benda tu dia spray apa dia tak tahu. Kita pun ikut menangis. Punyalah bengong kan. Semua dia kat ni. Lepas tu, apa lagi yang selalunya? Datang orang ketiga, third party insurance. Betul tak? Datang orang ketiga, mak dia pun suka. Kalau sini kau kan itulah sudahnya. Tajuk cerita dia apa? Biar ku bawa diri. Kelakar, tahu tak kelakar? Dan kita mengikuti episod by episod. Orang belajar kat surau, episod by episod tauhid, kita nak ikut. Penat ni anak kecil ni. Biasalah kita bina alasan lah. Supaya apa? Jangan kita cakap kita tak baik, jangan orang cakap kita tak baik. Nampak? Nampak tak benda ni berlaku? Saya biasa dengan cakap pejabat tak petang dulu. Saya organise kelas kat ofis saya hari Rabu petang. Kadang maghrib baru balik. Nampak kawan-kawan yang leave. Dia kata, Ji banyak kerja. Tak adalah, ada kelas. Dekat 7. Kat Telkom tu dekat 7. Terus hari Rabu ada kelas. Tak tahu pun. Lepas-lepas aku masuk nama kau dalam email group. Masuk email group. Tak ada kelas juga. Tengok. Jumpa kali lagi. Dapat email. Tapi itulah aku ni gini lah. Aku ni gini. Macam-macam lah. Aku ni gini. Aku ni gini. Macam-macam lah. Sebab tu kita nak kena faham ada satu benda yang dikatakan apa? Kalau Allah nak, okey, saya nak tulis perkataan ni. Ambil perkataan ni lah. Ni, jika Allah hendak kebaikan dari seseorang, maka diberi padanya 3 perkara. Okey. Satu, apa? Faham dia pada agama dia. Mana dia faham agama? Nak faham ni kita belajar lah. Maksudnya kalau kita ni ada kehendak, kita boleh pergi belajar, ada rasa kita nak pergi belajar dan kita dapat duduk belajar dan kita faham, itu signal yang pertama apa? Allah nak kau jadi baik. Kalau Allah nak, tiada siapa boleh tahan. Tak boleh tahan. Orang ke, anak ke, sibuk ke, kerja ke, mentua ke, apa ke, tak tahan kita. Kenapa? Allah nak. Allah nak, tak boleh tahan. Tapi kalau manusia nak, Allah boleh tahan. Itu beza tu. Kenapa? Dia esa. Hanya dia yang nak, yang boleh buat. Sebab apa? Dia ada kehendak. Kehendak tu nama apa? Iradat. Dia ada kuasa. Kuasa tu nama apa? Kudrat. Nak Allah, manusia boleh tahan. Siapa carilah siapa pun, abang ramai tahan tak boleh. Kenapa? Allah yang nak. 2, apa? Zuhud dia pada dunia. Zuhud ni maksud apa? Tak suka, tak minat. Nombor 3, diperlihatkan. Apa hal? Sekejap 3. Diperlihatkan pada dirinya akan aibnya, kekurangan ni lah. Kalau ada ni, okey, ada permulaan yang baik lah, ada signal yang baik, ada signal yang baik daripada Allah. Apa dia? Dia faham pada agama. Nak faham pada agama ni nak kena belajar. Tak boleh duduk diam nak faham agama, mana ada. Faham ni adalah ilmu agama dia faham. Faham dia pada kenal Allah, tauhid. Faham dia pada cara ibadah dan fiqh. Faham dia pada ilmu-ilmu yang mengawal ibadah dan mengawal kelakuan hati dan dia tasawuf. Maksudnya faham dia pada fardu ain yang dia belajar. Kalau ada ni, okey. Lepas tu, dia tak cinta dengan dunia. Dia tak cinta dengan dunia. Dia tak ada jatuh cinta dengan dunia. Dulu guru kata apa
Apa contoh orang cinta dengan dunia ni? Dia kata apa? Beli kereta baru. Contoh ni lah. Proton je pun, bukan kereta mahal. Kucing jiran naik. Adalah kucing tercala besar ni, dia kata. Dia tengok kereta dia tercala ni, besar ni je. Hati dia tercala, besar ni, dia kata. Dalam kereta punya sedih, punya geram, punya marah, punya ini. Dia kata aku sembelih juga kucing ni, dia kata. Tu mana apa tu? Itu jangan cinta dunia. Ada cara celak lah. Ya, apa nak buat macam mana kan? Marah kucing, binatang kau. Memang kucing binatang. Dia kata, bodoh aku binatang. Kau tak tahu aku binatang. Mana dia tahu? Betul tak? Atau guru kata apa? Duit hilang. Wah, punya susah hati, punya menangis, punya ni, punya gitu. Dulu kalau Ustaz Ramli kawan baru dulu, kalau dia ngajar, dia kata duit ni macam janggut. Ni janggut tak? Janggut. Kau cukup, besok tumbuh lah. Betul dia kata gitu. Duit hilang. Oh, punya gini, punya alat, punya gitu, punya. Dah hilang lah. Itulah takdir Allah. Betul tak? Kita jaga-jaga pun hilang. Cincin kahwin hilang. Tiba-tiba, mulalah ingat drama. Alamat tak baik lah apa benda ke. Kan drama. Tu drama. Rupanya ada nasi. Wah, ni alamat tak baik perkahwinan ni, cincin hilang. Kan kau lepas-lepas memang hilang. Orangnya cerai-berai, orangnya bergaduh, cincin kat tangan lagi tau. Ni banyak tengok drama ni. Cincin yang berdebar. Oh, ni alamat tak baik. Cincin ni hadiah. Kalau ada lagi bagus, simpan lah buat kenangan, betul tak? Mana tak hilang, sepah sini, batu pinggan taruh sini, masuk dalam sink. Nak panggil Indah Water pula cari cincin dia. Masuk dalam jamban. Wah, ni alamat tak baik. Ni drama, tu drama. Cincin ni dia tak boleh bagi apa-apa alamat. Saya beli Mutada, kita pergi apa Mutada? Tempat jual cincin. Mana? Bukit Tinggi ke? Padang. Padang kan? Bukit Tinggi. Yang dia hantar sini saya dia makan tu. Dia belilah cincin. Kalau duit kita 100 lebih lah, RM110. Lepas tu dia kata, Pak, ada orang tanya saya, ni batu ni apa khasiat? Gitu kan. Dia kata apa sama dia? Ni batu ni kalau makan kenyang. Kalau makan nasi, kenyang ke? Dia saja buat lawak lah. Dia kata batu ni perhiasan je, dia kata sunnah ke. Dia bukan ada ong, tak ada. Dia pun tahu cakap ong. Bila dia recommend lah batu tu. Pakai dah 3 bulan hilang. Saya ni memang careless benda gini lah. Tu orang pakai tak payah abang, tu buat hilang. Lepas tu jam saya semua jam murah-murah lah, RM15, RM20. Memang hilang, tak boleh pakai. Saya benda gitu memang saya cuai. Apa yang kita nak kata bila tak ada cinta pada dunia, itu signal nombor 2. Luhut ni bukan tak kaya. Ramai orang kaya, tapi dia tak cinta. Dia tak cinta. Dia tak cinta. Sebab kalau cinta ni dia nak memiliki, tahu? Tu maksud cinta. Dia nak benda ni ada sama dengan dia. Dan dia nak banyak lagi. Kenapa? Dia cinta. Jangan jatuh cinta dengan dia. Dunia ni jangan jatuh cinta dengan dia. Tapi cinta ni patutnya dekat tempat yang kekal. Cinta ni patut kat mana? Cinta ni patut kat akhirat. Patutnya lah. Cinta kat akhirat tu. Tu dulu nasyid kan, masa ngaji-ngaji kan. Dia kata apa? Negeri akhirat adalah matlamat dan kebahagiaan kami hanya syurga tempat rehat. Hanya syurga tempat rehat. Hanya syurga tempat rehat. Negeri akhirat adalah kebahagiaan kami. Tu kan lagu-lagu jihad fisabilillah kan, pada beberapa pondok kan nyanyi dulu. Tapi kita ni tanpa kita sedar, kita nyanyi tanpa sedar, dunia adalah matlamat dan kebahagiaan kami. Akhirat nantilah bila free baru nak mengaji. Tu kita nasib gitu. Tanpa kita sedar, itu lagu kita.
Mengaji nanti bila aku pencen, aku datang lagi gitu. Kalau sebab pencen kak, kalau tak sebab pencen, dimaklumkan dia kata Halimah binti Mas'ud, jabatan dia kata facilities ada ke nama Halimah binti Mas'ud, telah kembali ke apa? Damansara. Telah kembali ke rahmatullah. Wah, kita buka 4 pagi. Oh, Kak Halimah dah meninggal. Sakit apa? Sakit apa? Kamu dah sakit apa? Jenazahnya sekarang berada di Hospital Sedang. Kemudian akan dilakukan lepas zuhur. Di sana, di sini. Hari ini kita baca nama orang lain. Satu hari nanti mungkin orang yang baca nama kita. Satu hari nanti anak kita akan ambil grup B, P, F. WhatsApp grup. Anak kita masuk 2 pagi. Saya anak pada ni. Nak maklum ayah sekarang ni sedang dun merah, GHKL, jantung berhenti. Mungkin anak kita akan masuk. Lepas tu lagi sejam, anak kita tak tahu nak cakap apa dah menangis. Ambil ikon gambar orang menangis air mata biru tu, pak, dah. Orang lain baca, dah faham apa anak nak cakap. Saya dah banyak kali ni saya lalui tengok. Saya anak kepada Kamarudin. Ayah saya secara kritikal di Hospital Sedang. Saya call. Budak ni kawan baik saya Seluruh Rendah. Saya kata, ni pakcik ni kawan ayah ni. Nangis. Budak perempuan nangis. Kenapa ayah? Masa 31 Disember. Ayah ni cuti habis 2 tahun. Ayah dia kerja ni BNP. Bahagian apa? Alah dekat Jantung Razak tu. Sebab tak buat haji juga dia tu. BPN apa? BNP apa? Permodalan Nasional tu lah. Ayah dia kerja sana. Dulu ayah dia sama dengan saya sekolah teknik. Ayah dia masuk UTM, saya ni masuk ITM. Masa saya dapat third intake, saya ni result tak bagus. Ayah dia kata mula masuk. Kita kawan baik kat sekolah. Tapi saya dapat kursus tu saya tak nak. Sarjana kejuruteraan laut, saya tak nak lah. Ayah dia ni mechanical. Dan ni kira budak pandai juga lah. Lepas tu saya dengar tahun 3 saya nak graduate, saya dengar ayah dia gagal. Gagal belajar, tak tahu lah apa masalah, saya tak tahu lah. Lepas tu saya tak dapat hubung, rupanya dia pergi ambil kos lain. Dulu kalau gagal ni, minta kos lain. Banking. Dia ambil banking study. Diploma banking study. Lepas tu, dia dia ambil degree, lepas tu dia kerja dekat Arab Saudi. Lepas tu dia balik di kos saya. Terkejut saya di kos saya. Rupanya dia dekat dengan ofis. Lepas tu ofis saya kat Jalan Pang, kat Selcom, dekat menara TRI. Dia dekat belakang. Jadi kami selalu makan tengah hari sama. Dia tanya kenapa? Kenapa? Ayah kenapa? Dia kata apa? Ayah ni cuti. Ayah panjat. Dia punya rumah ni, rumah baru. Kawasan ni tekanan air rendah. Jadi dia pasang satu pump, water pump, sebelah tangki. Tangki air yang besar lah kat rumah dia. Dia tangki tak berfungsi. Jadi dia panjat nak tengok tangki ni kenapa. Budak ni pandai lah juga, tukang-tukang ni. Dia buka. Masa dia buka tu tak tahu dia pegang apa. Dia kata dia ada shock. Dia pong, anak dia kata dia jatuh terlentang. Tinggi tu, dia jatuh terlentang. Lepas tu anak dia kabur lah, bawa pergi hospital. Meninggal kat hospital. Gitu je. Gitu je cerita ni. Kita tak tahu, kita ni nasib kita macam mana kita tak tahu. Kita tak tahu kita nak rebah kat mana kita tak tahu. Kita tak tahu kubur kita kat mana tak tahu. Kita tak tahu kita mati kat mana tak tahu. Dan kita tak tahu apa yang kita bawa. Ini yang paling takut, kita tak tahu. Saya cakap ni cerita ni benar kan. Sebab tu kalau tak nampak dunia ni macam sementara, walaupun mulut cakap sementara, tapi hati ni macam terpaut, kekal, ni bahaya. Okey, nanti kita sambung. Kita tengok perkataan para sahabat. Umar kata, aku cinta dunia ni 3 perkara. Osman kata, aku cinta dunia 3 perkara. Abu Bakar kata, aku cinta dunia 3 perkara. Jibril kata, aku cinta dunia 3 perkara. Kenapa? Apa yang mereka seronok dengan dunia ni? Ada benda-benda yang baik lah. InsyaAllah nanti kita sambung. Okey. Ini ada 111 orang. Wah, ni kalau panggil orang datang apa Tak boleh?
Kita beranjak jaga. Ni apa hal ni datang ramai datang ada kenduri apa? 111 tak muat ke dah. Sebahagian kita duduk 37 lah. 111 orang kawan-kawan ni tumpang belajar lah kat sini. Tumpang tumpang daripada jauh. Tak apalah biar dia tumpang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ampun maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.